Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Marilah kita meneruskan pengajian kita. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah masuk dalam membincangkan mengenai solat witir. Dan kita juga telah mengetahui bahawasanya di sana ada beberapa perkara yang boleh kita renungkan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka akan solat witir tersebut. Nabi SAW sangat beristiqamah di dalam mendirikan solat witir. Dan juga kita telah bincangkan bilakah masanya untuk kita melaksanakan solat witir. Kita boleh melaksanakan solat witir selepas kita mendirikan solat fardu isyak sampailah terbit fajar. Secara ringkas maksudnya masa solat witir itu adalah selepas solat fardu isyak sampailah masuk waktu subuh. Selagi mana belum masuk waktu subuh, selagi itu boleh kita mendirikan solat witir. Dan kita boleh mendirikan solat witir juga sejurus selepas solat fardu isyak. Selepas solat isyak, kalau kita nak tunaikan solat ba'diyah, selepas solat ba'diyah 2 rakaat, boleh kita mendirikan solat witir. Demikian para jemaah. Baik, kita meneruskan pengajian kita dalam masalah solat witir ini. Persoalan berikutnya adalah bilakah disunatkan menyegerakan atau melambatkan solat witir. Apabila kita katakan bahawasanya solat witir itu boleh dilaksanakan daripada selepas masuknya waktu, selepas tunaikan solat isyak sampailah terbit fajar, sampailah masuk waktu subuh, persoalannya adalah mana lebih afdal. Adakah lebih afdal kita mendirikan di waktu malam atau lebih afdal kita mendirikan di penghujung malam? Penghujung malam itu berarti sejurus sebelum solat fardu subuh, sebelum masuk waktu subuh. Mana lebih afdal? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita katakan mana lebih afdal, kita tepuk dada tanya iman. Bagaimana diri kita? Adakah kita ini seseorang yang mampu bangun sebelum azan subuh? Kalau kita ini seseorang yang memang mampu bangun sebelum azan subuh setiap hari dan setiap pagi itu, dan kita bangun, kita berwuduk, kita solat tahajud, maka nescaya alhamdulillah afdalnya kita akhirkan solat witir itu sampai penghujung malam. Selagi mana belum masuk waktu subuh, selagi itu dikatakan sebagai malam. Maksudnya selagi mana belum masuk subuh, selagi itu belum siang. Jadi sebab itu di sini ada perbezaan perkiraan malam dan siang dalam Islam, dan juga yang sering kali kita katakan. Orang ramai hari ini katakan keesokan harinya. Contoh, hari ini semalam 31 Ogos, masuk September. Bilakah masuk 1 hari bulan September? Pukul 12 tengah malam. Tadi tengah malam, selagi mana belum 12 tengah malam, kita katakan itu adalah 31 Ogos. Apabila masuk 12 tengah malam, kita katakan itu 1 September. Ini selalu seringkali kita katakan demikian. Tetapi dalam Islam berbeza. Dalam Islam, masuknya satu tarikh baru itu adalah dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, contohnya hari ini hari Khamis, besok hari Jumaat. Apabila terbenamnya matahari, kita katakan dah malam Jumaat. Kalau hari ini penyempurna bulan Ramadan, besok 1 hari bulan Syawal. Apabila terbenamnya matahari, kita katakan dah malam hari raya. Jadi apabila terbenam matahari, kita dah bertakbir raya. Jadi pertukaran tarikh itu dalam Islam adalah dengan terbenamnya matahari. Dan terbenamnya matahari tadi, dan dalam Islam ini kita katakan hari tersebut, tarikh baru itu bermula dengan malam. Malam kemudian baru siang. Jadi apabila terbenamnya matahari pada hari Khamis, kita katakan malam Jumaat. Malam Jumaat itu sejauh mana malam Jumaat? Daripada masuk waktu maghrib sampailah subuh. Selagi mana belum subuh itu, kita masih katakan malam Jumaat. Besok ni apabila dah azan subuh, dah siang harinya. Sebab tu kalau kita nak berpuasa, kita lagi mana belum azan subuh, kita boleh makan. Kerana belum siang, kita berpuasa tu pada siang hari. Ini contoh pada jemaah. Jadi maksud perbincangan kita ini adalah, selagi mana belum azan subuh, selagi itu belum siang, maka nescaya selagi mana belum masuk azan subuh, masih lagi malam, maka nescaya selagi mana belum masuk azan subuh, kita boleh tunaikan solat witir.
kerana masih malam lagi. Maka para jemaah, solat witir ditunaikan pada waktu malam, dan begitu juga perbincangan kita sebelum ini, selagi mana belum masuk waktu subuh, kita boleh tunaikan solat tahajud. Kerana selagi mana belum masuk waktu subuh, masih lagi malam. Perkara itu akan kita kupaskan nanti. Perbincangan kita ini adalah mengenai solat witir. Jadi maksudnya seperti mana saya katakan tadi, selagi mana belum masuk waktu subuh, maka kita boleh solat witir. Kalau kita ini memang sentiasa bangun subuh awal sebelum masuk waktu subuh, maka kita bangun, kita berwuduk, kita tunaikan solat tahajud dan jadikan witir kita itu adalah solat yang terakhir. Itu paling afdal. Namun ianya bukan satu syarat. Bukan menjadi satu syarat solat witir itu mesti menjadi solat yang terakhir. Kalau sekiranya kita nak solat witir pada awal malam pun diperbolehkan. Jadi kita tunaikan solat witir pada awal malam, diperbolehkan. Maksudnya sebelum kita tidur, kita tunaikan solat witir, juga diperbolehkan. Para sahabat berbeza-beza. Contohnya antara amalan Sayyidina Umar, beliau senantiasa tunaikan solat witir pada penghujung malam. Antara amalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau senantiasa mendirikan solat witir sebelum tidur, katakan. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Maka di muka surat 457 perbincangan kita, bilakah lebih afdal, disunatkan, afdalnya menyegerakan atau melambatkan solat witir. Menyegerakan berarti tunaikan di waktu awal malam. Awal malam berarti selepas solat isyak atau sebelum tidur. Ditakhirkan berarti di penghujung malam sebelum masuk waktu subuh. Jadi mana satu lebih afdal, kita lihat perbincangan daripada kitab kita. Penulis mengatakan, disunatkan menyegerakan solat witir pada permulaan malam bagi seseorang yang khawatir tidak akan terjaga pada akhir malam. Manakala seseorang yang merasa sanggup jaga pada akhir malam, disunatkan mengerjakan solat witir pada akhir malam. Demikian seperti mana saya sebutkan. Kalau kita mampu bangun, kita yakin hari-hari memang kita bangun sebelum subuh, solat witir pada penghujung malam lebih afdal. Tetapi kita seseorang yang agak lemah, tak bangun sebelum azan subuh, maka kalau kita nak nantikan akhir malam, pendek kata tak tunaikan solat witir lah, pasal tak bangun pun sebelum subuh. Maka bagi orang tersebut, tunaikan solat witir sebelum tidur. Itu lebih afdal. Kalau kita ni seseorang yang lepas solat isyak, kemudian kita nak buat kerja ke, nak tengok TV ke, nak berbual-bual, lepas tu sebelum tidur kita berwuduk, solat witir terus tidur, Alhamdulillah. Tetapi kalau kita kalau dah berbual-bual, nanti lepas tu dah ngantuk terus tertidur, jangan tunggu sebelum tidur. Lepas solat fardu isyak, lepas solat ba'diyah, terus solat witir. Jadi kita lihat keadaan, kemampuan diri kita. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man dhanna minkum alla yastayqidha akhirahu ay lail falyu'tir awwalahu wa man dhanna minkum annahu yastayqidhu akhirahu falyu'tir akhirahu fa inna salata akhiril lail mahduratun wahya afdal. Baik, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, barang siapa yakin akan bangun pada akhir malam, nescaya solatlah witir pada akhir malam. Namun barang siapa yang yakin dia tak akan dapat bangun pada akhir malam, nescaya solatlah witir pada awal malam. Demikian para jemaah, Nabi SAW menegaskan. Kerana solat witir di akhir malam tadi disaksikan oleh para malaikat, dan oleh karenanya dia lebih afdal. Jadi secara umum solat di akhir malam lebih afdal. Tetapi kita lihat dan bergantung kepada kemampuan kita. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada Abu Bakar. Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar. Nabi juga bertanya kepada Umar tentang bila mereka solat witir. Dalam hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qali Abi Bakrin. Nabi bertanya kepada Abi Bakar, "Mata yutir? Bilakah kamu berwitir?" Maka qala awwalul lail ba'dal atamah. Maka Abu Bakar mengatakan, aku tunaikan solat witir pada awal malam, pada permulaan malam selepas solat isyak. Qala fa anta ya Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau wahai Umar? Maka Umar mengatakan, akhiral lail,
Umar pula mendirikan solat witir pada akhir malam. Qal, amma anta ya Aba Bakrin fa akhta bithiqah wa amma anta ya Umar fa akhta bil quwwah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau ini seorang yang berhati-hati. Wahai Umar pula, engkau seorang yang gagah. Maksudnya, Umar seorang yang tegas, mampu bangun di akhir malam dan yakin bagi beliau akan bangun di akhir malam. Tinggalkan solat witir, tak perlu solat witir nak tidur kerana akhir malam garanti bangun. Maka tetapi Sayyidina Abu Bakar mengambil pendekatan lebih berhati-hati. Kerana kadang-kala kita tak mengetahui, kadang-kala tertidur atau sebagainya, kadang-kala solat malam nanti terlalu panjang solat tahajud, tak sempat berwitir, maka Abu Bakar pula tunaikan solat witir di awal malam. Di sini kita lihat para sahabat sendiri, ada di antara mereka mendirikan solat witir pada awal malam, ada di antara mereka mendirikan solat witir pada akhir malam. Awal malam berarti selepas solat fardu isyak ataupun sebelum tidur. Akhir malam berarti akhir malam sebelum masuk waktu subuh, atau solat yang terakhir dalam mereka mendirikan solat tahajud. Rasulullah SAW sendiri akhirnya mengerjakan solat witir pada waktu sahur kerana memang itulah yang lebih afdal. Aisyah radhiyallahu anha berkata, min kulli laili qad awtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Nabi SAW pernah berwitir pada permulaan malam, pernah juga pada pertengahannya, dan pernah juga pada penghujung malam. Namun pada akhirnya baginda mengerjakan pada waktu sahur, yakni pada waktu malam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita lihat kadang-kala kita tunaikan solat witir pada penghujung malam, memang kebetulan kita menghadiri solat qiyamul lail. Memang kita nak solat tahajud, kita jadikan witir pada penghujung malam. Kadang-kala kita tunaikan pada pertengahan malam. Tetapi seringkali kita tunaikan pada awal malam. Kalau kita ini golongan yang bimbang, tak mampu bangun tahajud, tak mampu bangun sebelum azan subuh, maka kita tunaikan sebelum tidur, katakan. Dan Nabi SAW mendirikan solat witir pada waktu sahur. Baik. Sesungguh pun demikian, Nabi SAW telah berpesan kepada sebagian sahabatnya supaya tidak tidur terlebih dahulu sebelum mengerjakan solat witir kerana mengambil sikap berhati-hati. Walaupun kita katakan afdalnya mendirikan solat witir pada penghujung malam, namun secara umum Nabi ada memberi wasiat. Di sana Nabi pernah memberi wasiat kepada sebagian sahabat sebagai contoh 3 perkara untuk diamalkan. Antara lain supaya mendirikan solat duha, antara lain supaya mendirikan solat witir sebelum tidur. Nanti kita akan ambil hadis tersebut. Jadi secara umum ada hadis-hadis Nabi SAW di mana Rasulullah SAW memberi nasihat supaya seseorang itu mendirikan solat witir sebelum tidur. Pada suatu ketika, Sa'ad bin Abu Waqqas mengerjakan solat isyak di dalam masjid Nabi SAW. Kemudian baginda berwitir 1 rakaat saja dan tidak lebih daripada itu. Ketika itu beliau ditanya, apakah engkau hanya berwitir 1 rakaat saja dan tidak ada tambahan lain, wahai Abu Ishaq? Sa'ad menjawab, ya, kerana saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi Sa'ad bin Abu Waqqas menjelaskan, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, allazi la yanamu hatta yutira hazimun. Seseorang yang tidak tidur sebelum berwitir adalah termasuk orang-orang yang mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi maksudnya dia tidak tidur sebelum dia berwitir, walau setakat 1 rakaat, maka itu dia bersifat hati-hati. Maka atas dasar demikian diperbolehkan juga bagi kita, terutama sekali yang lemah iman, bimbang tak bangun solat tahajud, tak dapat bangun sebelum azan subuh, nescaya cuba dapat istiqamahkan mendirikan solat sunat witir sebelum tidur. Baik, bagi mereka-mereka yang tidak menghadiri kuliah kita pada minggu lalu, telah dijelaskan
Solat witir adalah solat yang sangat digalakkan untuk didirikan pada setiap malam. Solat witir bukanlah hanya didirikan pada bulan Ramadan, akan tetapi ianya itu didirikan pada setiap malam. Bahkan ada dua jenis solat yang sangat-sangat ditekankan untuk didirikan pada setiap hari. Maksudnya dua jenis solat sunat. Solat fardu dah memang kena tunaikan. Apakah solat sunat? Dua solat sunat yang sangat ditekankan untuk kita kerjakan. Pertama adalah solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang kedua adalah solat witir. Maka setiap hari kalau tak mampu mendirikan solat-solat yang lain semua, jangan sampai kita tertinggal daripada mendirikan dua jenis solat sunat ini, solat sunat sebelum fardu subuh dan solat witir. Berdasarkan itu, nescaya kita memahami bahawasanya solat witir bukanlah hanya pada bulan Ramadan, akan tetapi pada setiap malam. Perkara ini telah kita kupaskan minggu yang lalu. Maka nescaya mendirikan solat witir boleh didirikan pada penghujung malam, tetapi bersifat hati-hati kita mendirikan solat witir sebelum tidur. Ada jemaah akan bertanya, Ustaz, kalau saya dah tunaikan solat witir sebelum tidur, kemudian malam saya nak solat tahajud, macam mana? InsyaAllah kita akan kupaskan nanti. Baik, perkara seterusnya, bilangan solat witir. Apabila kita katakan solat witir itu, berapakah bilangan solat witir? Harus kita faham, maksud witir itu adalah ganjil. Inna Allaha witrun yuhibbul witr. Allah Ta'ala tu ganjil dan suka kepada ganjil. Ya, jadi witir tu maksudnya ganjil. Jadi kita katakan solat witir kerana bilangan rakaatnya ganjil. Cuma persoalan, apabila kita katakan bilangan rakaatnya ganjil, berapakah bilangan rakaat yang boleh kita tunaikan? Baik, Imam Tirmizi menyatakan, muka surat 459, bilangan rakaat witir. Ruwan anin Nabi SAW al-witra bi thalatha asyarata rak'atin wa ihda asyarata rak'atan wa tis'in wa sab'in wa khamsin wa thalathin wa wahidin. Diriwayatkan dari Nabi SAW, baginda pernah mengerjakan salat witir sebanyak 13 rakaat, juga pernah sebanyak 11 rakaat, juga pernah sebanyak 9 rakaat, juga pernah sebanyak 7 rakaat, juga pernah sebanyak 5 rakaat, juga pernah sebanyak 3 rakaat, juga pernah sebanyak 1 rakaat. Jadi maksudnya sama ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ini semua adalah bilangan-bilangan rakaat yang ganjil yang Nabi SAW pernah mendirikan solat witir sebanyak bilangan tersebut. Ishaq bin Ibrahim berkata, adapun yang dimaksudkan dengan riwayat di atas bahawasanya Nabi SAW mengerjakan solat malam sebanyak 13 rakaat dan termasuklah solat witir di dalamnya. Jadi semua solat malam dikerjakan Nabi SAW disebutkan dengan solat witir. Jadi maksud, ada pula ulama mengatakan maksud 13 rakaat tu bukan solat witir 13 rakaat, tetapi Nabi tunaikan solat, katakan solat tahajud, semuanya solat tahajud kemudian ditutupi dengan witir. Jadi maksudnya 13 rakaat pada malam tersebut. Dibolehkan juga mengerjakan solat witir 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian diakhiri dengan 1 rakaat. Setiap daripadanya ditutupi dengan 1 kali tasyahud dan 1 kali salam. Tetapi dibolehkan pula mengerjakan secara keseluruhan dengan 2 kali tasyahud dengan 1 kali salam. Dengan erti kata yang lain, seluruh rakaatnya dikerjakan secara bersambungan tanpa bertasyahud selain pada rakaat sebelum terakhir, dan selanjutnya berdiri lagi untuk mengerjakan 1 rakaat lalu tasyahud dan kemudian mengucapkan salam. Malah dibolehkan juga mengerjakan secara keseluruhan dengan 1 kali tasyahud dan 1 kali salam pada rakaat yang terakhir saja. Ketiga-tiga cara ini adalah dibolehkan berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Baik, apabila kita katakan tentang solat witir itu, bagaimana tata cara mendirikan solat witir? Katakan kita mendirikan solat witir
dengan bilangan rakaat, katakan 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat atau 13 rakaat. Baik, penulis menjelaskan bahawasanya di sana ada beberapa cara mendirikan solat witir. Antara lain adalah kita dirikan solat witir sebanyak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan yang terakhir kita dirikan 1 rakaat salam. Demikian salah satu cara yang boleh kita laksanakan. Antara yang lain boleh juga kita laksanakan adalah kita laksanakan tunaikan solat witir semua dengan 1 kali salam. Katakan 7 rakaat sekaligus. 7 rakaat sekaligus dan kita memberi salam pada rakaat yang second last. Apabila pada rakaat yang ke-6, kita bertasyahud awal pada rakaat yang second last. Berarti pada rakaat yang ke-6 kita tasyahud awal. Kemudian kita bangun rakaat ke-7. Maka itu baru kita solat, kita berduduk tahiyat akhir dan kita beri salam. Itu salah satu cara yang boleh dilaksanakan. Penulis juga mengatakan, ada juga tata cara yang di mana kita tunaikan solat witir itu 7 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Semuanya diperbolehkan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Ringkasan. Bagaimana tata cara mendirikan solat witir? Kita boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, last 1 rakaat, salam boleh. Atau kita buat sekaligus 7 rakaat atau 9 rakaat. Kemudian pada second last rakaat baru kita duduk tahiyat awal. Lepas tu kita salam. Boleh? Ataupun kita solat 7 rakaat atau 9 rakaat semua sekaligus 1 kali salam. Kemudian yang terakhir kita terus beri salam tanpa ada tasyahud awal. Juga diperbolehkan. Imam Ibn Qayyim berkata, hadis-hadis sahih berkaitan solat witir menegaskan bahawasanya dia boleh dikerjakan dengan sama ada 5 atau 7 rakaat secara bersambungan, seperti hadis Ummu Salamah yang menjelaskan. Di mana dalam hadis Ummu Salamah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Majah menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu bi salamin wala bi kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah laksanakan solat witir 5 rakaat atau 7 rakaat dan tidak memisahkan 5 rakaat atau 7 rakaat tadi dengan salam ataupun dengan kalam atau berbicara. Maksudnya semua sekaligus. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu illa fi akhirihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya pernah mengerjakan solat sebanyak 13 rakaat pada waktu malam. 5 rakaat daripadanya adalah solat witir dan beliau tidak duduk melainkan pada rakaat yang terakhir. Jadi sekaligus tak duduk, maksudnya tak ada tasyahud awal. 5 rakaat sekaligus. Ada juga riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan perkara tersebut. Ya. Baik. Aisyah juga pernah meriwayatkan bahawasanya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili 9 raka'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan solat sebanyak 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi thaminati fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yusalli tasi'ah. Di mana Nabi SAW mendirikan solat sebanyak 9 rakaat, tidak duduk di dalamnya kecuali pada rakaat ke-8. Jadi ini menunjukkan dalil bahawasanya Nabi SAW berdasarkan hadis ini duduk tasyahud awal pada rakaat ke-8. Kemudian rakaat ke-9 baru Nabi SAW memberi salam. Ya, jadi Nabi SAW mengerjakan solat malam 9 rakaat dan tidak duduk melainkan pada rakaat ke-8. Lalu berzikir kepada Allah, memujinya dan membaca doa. Kemudian Nabi SAW bangkit berdiri lagi dan tidak mengucapkan salam. Lalu selanjutnya rakaat yang ke-9, lalu duduk tasyahud dan mengucapkan salam dengan suara kuat hingga kami dapat mendengarnya. Selanjutnya Nabi SAW mengerjakan solat 2 rakaat lagi selepas salam tadi dalam keadaan duduk. Dengan demikian jumlah seluruh rakaat solat sebanyak 11 rakaat. Selepas usia uzur dan kekuatannya mulai melemah, baginda mengerjakan solat witir sebanyak 7 rakaat dan cara melakukan dengan 2 rakaat adalah sama seperti dengan 2 rakaat solat witir yang biasa dikerjakan sebelum ini. Dalam satu riwayat tatkala usianya lanjut dah uzur,
dan kekuatan fizikal mula menurun, baginda mengerjakan solat witir sebanyak 7 rakaat. Baginda tidak duduk melainkan pada rakaat ke-6 dan ke-7 dan tidak mengucapkan salam melainkan pada rakaat ke-7. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini dapat kita lihat ada beberapa tata cara mendirikan solat witir seperti mana kita sebutkan. Namun walaupun kita katakan Nabi SAW pernah mendirikan solat witir sebanyak 7 rakaat sekaligus, 9 rakaat sekaligus, secara umum kaedah para jemaah yang dirahmati Allah, solat sunat kaedahnya kita digalakkan mendirikan mathna wa mathna. Yakni 2 rakaat, 2 rakaat. Itu kaedah umum. Jadi kalau kita nak tunaikan solat qabliyah zuhur katakan 4 rakaat pun kita buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Secara umum para jemaah afdalnya kalau kita buat solat, nak tunaikan solat sunat 2 rakaat, 2 rakaat dan jangan kita tunaikan 9 rakaat sekaligus. Ini kaedah umum. Semua ini yang tadi perbincangan kita yang kita katakan Nabi pernah laksanakan 7 rakaat, 9 rakaat itu merupakan hadis-hadis sahih dan jelas maksudnya. Malah tidak ada satu pun hadis yang bercanggah dengannya, melainkan hadis yang menegaskan. Ada hadis yakni salatul laili mathna mathna. Solat malam itu sebaiknya dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi seperti yang saya katakan, sebaiknya kalau kita dapat laksanakan solat malam 2 rakaat, 2 rakaat lebih afdal. Maka dari itu para jemaah kita mungkin sekali-sekala kita nak ikut sunnah Nabi, maksudnya Nabi pernah buat demikian, kita buat, Alhamdulillah. Tetapi kaedah-kaedah umum ini perlu kita jaga juga, yakni kita buat 2 rakaat, 2 rakaat mendirikan solat malam, kemudian yang terakhir baru kita jadikan solat witir sebagai 1 rakaat. Ini juga muka surat 462. Ini juga merupakan hadis sahih, tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah berkenaan dengan cara witir Nabi SAW yang berjumlah 7 dan 5 rakaat. Kesemua hadis ini sebetulnya saling kuat menguatkan antara satu yang lain. Di sini baginda menjawab soalan mengenai cara mengerjakan solat malam dengan menjelaskan bahawa solat malam itu mesti dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Sesungguh pun demikian. Soalan tadi tidak berkaitan dengan solat witir yang terkadang berjumlah 7, 5, 9 atau 1 rakaat. Kesemua itu disebut solat witir. Istilah witir adalah satu nama daripada rakaat yang terpisah dengan rakaat-rakaat sebelumnya. Lagipun jumlah 5, 7 dan 9 rakaat yang dikerjakan secara bersambung adalah sama seperti halnya solat maghrib, di mana dia merupakan satu nama daripada 3 rakaat yang saling bersambung ketika mengerjakannya. Seandainya seseorang melakukan 5 atau 7 rakaat dengan 2 kali salam pada setiap 2 rakaat seperti mana halnya solat witir yang berjumlah 11 rakaat, maka disebut dengan solat witir adalah rakaat terakhir saja. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, apabila katakan kita nak tunaikan solat witir, sebenarnya lah hakikatnya witir tu ganjil. Jadi apabila kita tunaikan solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu genap, itu bukan ganjil. Jadi yang witir tu, yang maksud yang ganjil tu, dia tu adalah yang 1 rakaat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sekiranya kalau kita nak buat tunaikan solat witir, kita nak niatkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, maka kita nak niatkan semua witir boleh, tetapi katakan para jemaah kita nak solat tahajud, kemudian kita solat tahajud tadi kita laksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yang akhir sekali baru kita niatkan witir juga diperbolehkan. Dan itu yang sering kali saya lakukan para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita nak solat witir, kita jadikan witir itu yang terakhir, satu tu witir. Yang lain tadi boleh kita niatkan solat-solat tahajud-tahajud yang lain. InsyaAllah kita akan kupaskan nanti insyaAllah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna fa idza khashiya subha aw tara bi wahidatin yutiru lahu ma qad shalla. Solat malam itu mestilah dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Jika khawatir waktu subuh segera tiba, waktu subuh dah nak masuk, maka hendaklah kamu mengerjakan solat witir sebanyak 1 rakaat saja. Dengan demikian kamu telah pun mewitirkan rakaat-rakaat yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi maksudnya para jemaah, kita lakukan solat tahajud. Ini bagi mereka-mereka yang memang laksanakan solat tahajud lah. Solat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, namun akhir sekali kita buat 1 rakaat. Berarti kita solat tahajud setiap malam tu
kita akan buat dalam bilangan yang ganjil. Kita tak solat tahajud dengan bilangan yang genap. Ini contoh. Kalau kita bangun tahajud, Alhamdulillah. Kalau kita tak bangun tahajud, selepas solat fardu isyak, kita solat ba'diyatan, 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, maka kita solat witir 1 rakaat. Jadikan solat kita pada malam tersebut, selepas solat fardu isyak, adalah solat dengan bilangan yang ganjil. Itu kalau dapat kita lakukan, Alhamdulillah. Dengan penjelasan itu, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW amat bersesuaian dengan apa yang telah disabdakan, malah saling menguatkan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, dalam nokta ini saya ingin tekankan beberapa perkara sebelum kita masuk dalam persoalan apa yang harus dibaca pada solat witir. Kita telah mengetahui bahawasanya solat witir boleh kita laksanakan sebanyak 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dan sebagainya. Dan kita juga mengetahui boleh kita lakukan dengan cara 2 rakaat, 1 salam, atau dengan cara 3 rakaat sekaligus 1 salam, atau dengan cara 5 rakaat sekaligus 1 salam. Maka dalam perkara ini para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kita lihat ada sebagian jemaah nak lakukan cara begini, cara A, kita pula lakukan cara B. Janganlah kita suka atau terbiasa untuk salah menyalahkan. Mereka nak buat cara begini, boleh silakan, Alhamdulillah. Yang nak buat begini pun boleh silakan. Para ulama mereka berlapang dada dan semua cara diperbolehkan. Nak buat satu salam silakan, nak buat 2 salam silakan. Itu satu nokta. Nokta yang kedua, yang saya lihat kadang-kala sering kali lah ya berlaku di masjid-masjid waktu sebelum Covid, terutama sekali ketika pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan menjadi satu senario yang terbiasa di mana kita lihat para jemaah selepas mendirikan solat tarawih, sama ada 8 rakaat atau 20 rakaat. Selepas mendirikan solat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, kita lihat akan ada 2 kumpulan pula. Kumpulan akan berpisah, satu kumpulan yakni sebagai contoh golongan yang bermadzhab Hanafi katakan, kemudian yang lain kita pun dirikan solat. Jadi pada satu ketika itu ada 2 jemaah. Selepas kita tunaikan solat tarawih bersama-sama, tiba-tiba nak tunaikan solat witir, kita buat 2 jemaah pula. Kenapa nak buat 2 jemaah? Kerana mungkin ada di antara kita merasakan, oh mereka berlain pendapat, berlain mazhab. Mereka nak buat cara solat witir tidak sama dengan cara kita. Itu satu nokta. Ada pula berpendapat, oh bagi mereka itu mungkin solat witir itu wajib, bagi kita solat witir itu sunat. Ini semua antara perkara-perkara yang menyebabkan dan menunjukkan bahawasanya masyarakat Islam ini, maaf katalah ya, kurang berlapang dada ke, ataupun kita kurang berilmu ke, atau bagaimana? Kalaulah sekiranya mereka itu katakan solat witir wajib, kita solat witir sunat. Kalau mereka itu solat witir wajib, kita solat witir sunat, tak ada mengapa untuk kita tetap solat berjemaah. Kalau katakan kita nak jadi imam kita, mereka nak solat witir wajib atau cara yang berbeza, sukar, mudah. Memandangkan kita yang bermadzhab Syafi'i, katakanlah di masyarakat kita dah bawakan imam kita untuk mengimami solat tarawih. Apa kata solat witir, kita panggil imam mereka untuk menjadi imam. Kita ikut bersama-sama mereka. Kalau mereka nak buat 3 rakaat sekaligus, silakan, kita boleh mengikutinya. Kalau mereka nak buat 2 rakaat plus 1 rakaat, kita boleh mengikutinya. Kalau mereka katakan mereka wajib, kita sunat, siapa kata tak boleh, yang solat sunat tak boleh mengikuti yang wajib tak boleh mengikuti yang sunat, diperbolehkan. Jadi ini menunjukkan kadang-kala kebiasaan yang kita kurang untuk menilai, meneliti kerana sifat ketakasuban kita. Kadang-kala kita lebih taksub dengan contoh-contoh ini pendirian mazhab kita berbeza dengan pendirian mazhab yang lain. Kerana perbezaan mazhab tadi kita berpecah. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Perkara ini yang pernah berlaku suatu ketika dahulu di Masjidil Haram.
Kalau kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, kita belajar sejarah, kita lihat kepada sejarah, suatu ketika dulu di Masjidil Haram pernah ada 4 solat jemaah. 4 solat jemaah. Satu yang ikut mazhab Maliki, satu ikut mazhab Hanafi, satu ikut mazhab Syafi'i, satu ikut mazhab Hambali. Berbeza-beza. Apa jadi? Alhamdulillah, dengan berkat, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat dakwah yang dilakukan di Arab Saudi, katakan, kita letak tepi perbezaan. Kita satukan semua jemaah kerana kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Perbezaan pendapat adalah rahmah. Kita letak tepi, semua dapat raikan perbezaan pendapat. Alhamdulillah, sampai hari ini kita lihat di Masjidil Haram itu semua mendirikan solat berjemaah dengan satu imam. Ini contoh. Alhamdulillah. Kalau kita hanya nak menekankan perbezaan pendapat dalam mazhab, katakan, akan berpecah seperti mana berlaku hari ini pada bulan Ramadan. Seperti yang saya katakan, selepas solat tarawih berjemaah bersama-sama, kita berpecah pula, ada 2 jemaah. Ini contoh pada jemaah. Saya secara peribadi harap satu ketika dapat kita satukan jemaah ini. Mungkin perlu diberi nasihat ataupun dipanggil ketua-ketua daripada golongan yang bermazhab Hanafi dan juga lembaga pentadbir masjid kita, supaya duduk bersama sebelum Ramadan, nanti duduk bincangkan nanti solat tarawih ni macam mana, solat jemaah. Kita tak boleh berpecah. Maksudnya ummah tu, kita adalah umat yang satu, tak boleh kita berpecah. Kita menyembah Tuhan yang satu. Maka apa boleh kita lakukan? Contoh, okey, baiklah, memudahkan cara ketika tunaikan solat tarawih, ada imam masjid jadi imam. Alhamdulillah. Kemudian solat witir, kita beri penghormatan, awak panggil imam, awak daripada mazhab Hanafi, katakan, awak ke depan menjadi imam. Kita ramai-ramai solat, tak ada masalah. Contoh. Ini perkara-perkara yang boleh kita dan perlu kita menanganinya bersama. Kalaulah dengan orang-orang tak beriman kita boleh bertoleransi, kalau orang-orang tak beriman kita boleh saling hormat menghormati, menerima keperbagaian, ini kan pula dengan sesama iman, sesama Islam. Tak boleh kita berlapang dada, bertoleransi, sedangkan kita menyembah Tuhan yang satu. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini perkara yang harus kita renungkan. Harus kita tekankan penyatuan ummah untuk kita menyembah dan kita solat berjemaah. Tak kira solat fardu, solat sunat, termasuklah solat witir. Dan seperti mana saya katakan perbincangan kita, solat witir ada berbagai-bagai cara. Kesemuanya diperbolehkan. Alhamdulillah. Baik. Apakah yang harus kita baca pada solat witir pula? Kita tahu secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, solat witir adalah solat sunat. Memandangkan ianya solat sunat, secara umum apa juga solat, selepas takbiratul ihram kita disunatkan baca doa iftitah. Kalau kita dapat baca doa iftitah, alhamdulillah. Doa iftitah kita dah belajar, ada doa iftitah yang panjang, ada doa iftitah yang pendek, yang ringkas. Selepas doa iftitah kita baca suratul Fatihah. Selepas suratul Fatihah kita baca surah. Surah apa nak baca, kita boleh baca surah apa sekalipun, sah solat kita. Kerana membaca surah selepas membaca suratul Fatihah adalah sunat. Tak ada diwajibkan untuk kita membaca satu surah, kalau tak baca surah itu tak sah, kecuali Fatihah. Selepas Fatihah, kita nak baca Qul ya ayyuhal kafirun boleh. Kita nak baca Hal ataka hadithul ghashiyah boleh. Kita nak baca Inna a'tainakal kautsar boleh. Kita nak baca Qul huwallahu ahad boleh. Apa juga surah kita boleh baca. Jadi kalau kita solat sendirian, silakan. Baik. Namun mengikut hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ada juga membaca beberapa surah-surah tertentu pada solat witir. Kita lihat. Selepas membaca suratul Fatihah, seseorang dibolehkan membaca mana-mana ayat Al-Quran ketika mengerjakan solat witir. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mana-mana ayat Quran. Satu surah penuh, sebahagian surah dan sebagainya. Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada suatu apapun di dalam Al-Quran yang terabai. Oleh itu, bacalah mana-mana ayat Al-Quran ketika kamu mengerjakan solat witir. Tetapi, disunatkan apabila mengerjakan solat witir sebanyak 3 rakaat,
supaya dapat membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas pada rakaat ketiga. Masing-masing dibaca selepas membaca suratul Fatihah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Malah Imam Tirmizi menganggapnya sebagai hadis hasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil rak'atil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat awal, rakaat pertama selepas Fatihah dengan bacaan sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian fi thaniyati pada rakaat kedua bi qul ya ayyuhal kafirun, yakni membaca surah Al-Kafirun. Wa fi thalithati pada rakaat ketiga Nabi membaca qul huwallahu ahad dan al-ma'udzatain. Jadi Nabi SAW membaca qul huwallahu ahad dan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi mengikut hadis ini itulah urutan. Namun para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana saya menyebutkan tadi, ini bukan satu kewajipan, bukan fardu. Kalau kita tidak membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, tetap diperbolehkan. Kalau kita nak pilih surah yang lain, juga diperbolehkan. Baik, jadi secara ringkas, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan perkara tersebut, namun diperbolehkan untuk kita membaca apa juga surah. Bagaimana dengan membaca doa kunut pada solat witir? Baik, ini satu perbincangan yang lain. Membaca doa kunut pada solat witir, adakah ianya disunatkan pada setiap kali solat witir atau ianya disunatkan hanya pada malam-malam tertentu? Sebagai contoh, selepas pertengahan bulan Ramadan, pertengahan yang kedua. Apa sejarahnya? Baik, kita lihat akan hadis-hadis Nabi SAW dalam membincangkan perkara ini. Penulis mengatakan muka surat 463, membaca kunut disyariatkan dibaca ketika mengerjakan solat witir dan boleh dilakukan sepanjang tahun. Maksudnya, kita boleh membaca kunut pada solat witir sepanjang tahun, yakni hari-hari. Ustaz, bukankah kita baca kunut pada malam yang kedua? Maksudnya pada Ramadan dibagikan bagian half yang kedua pada bulan Ramadan. Itu mengikut sebagian pendapat sebagian ulama, di mana kita membaca kunut hanya pada bahagian kedua bulan Ramadan. Tetapi mengikut sebagian pendapat pula, kunut itu tidak dibaca hanya pada bulan Ramadan. Kunut itu dibaca pada setiap solat witir. Kenapa ya? Kerana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat, di mana kita lihat nanti bahawasanya Husain pernah menjelaskan atau Hasan pernah menjelaskan bahawasanya Nabi SAW mengajarkan beliau untuk membaca sebagian doa dan dibacanya pada solat witir. Kita lihat hadis tersebut. Jadi membaca kunut disyariatkan, diperbolehkan, disunatkan, dibaca ketika mengerjakan solat witir dan boleh dilakukan sepanjang tahun, maksudnya hari-hari. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain lagi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Hasan menceritakan bahawasanya Nabi SAW mengajarkan kepada beliau beberapa doa. Kita lihat hadisnya. Allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witr. Jadi Hasan mengatakan bahawasanya Nabi SAW telah mengajarkan kepada beliau beberapa kalimat, beberapa doa untuk dibacanya pada solat witir. Apa doanya yang diajarkan untuk baca pada solat witir? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini contoh yang Hasan mengatakan Nabi mengajarkan kepada beliau beberapa doa untuk dibaca pada solat witir.
Dan dalam hadis ini Hasan tak mengatakan Nabi mengajarkan kepadanya untuk dibaca doa ini hanya pada bulan Ramadan, tetapi dibaca pada solat witir. Atas dasar demikian, sebagian ulama mengatakan bahawasanya solat membaca doa kunut disunatkan bukan hanya pada bulan Ramadan tetapi pada setiap kali solat witir. Seperti yang saya katakan pada jemaah, kita berlapang dada, ada sebagian ulama yang berpendapat membaca doa kunut hanya pada bahagian kedua bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tetapi ada juga sebagian pendapat ulama yang mengatakan doa kunut itu bukan hanya dibaca pada bahagian kedua bulan Ramadan, bahkan dibaca pada setiap malam. Apa dalil mereka-mereka membaca doa kunut pada setiap malam? Dalilnya adalah hadis ini, di mana Hasan menceritakan Nabi SAW mengajarkan kepada beliau beberapa kalimat doa untuk dibaca pada solat witir. Dan tidak ditetapkan, tidak ditegaskan hanya pada bulan Ramadan, tetapi untuk dibaca pada setiap kali solat witir. Demikian para jemaah. Imam Tirmizi mengatakan, ini adalah hadis Hasan. Tambahnya lagi, malah ini merupakan bacaan doa kunut daripada Nabi SAW yang terbaik. Imam Nawawi, seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i, berkata, sanad hadis ini sahih. Namun Ibnu Hazmin tidak memberikan komen berkaitan sahih atau tidaknya hadis tersebut. Bagaimanapun beliau berkata, hadis ini sekalipun tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalil bagi mereka, tetapi kami tidak menemukan hadis selain daripada hadis ini. Kami tentunya lebih mengutamakan hadis dhaif berbandingkan pendapat manusia biasa. Oleh itu, dalam masalah ini, kami bersetuju dengan pendapat Ibnu Hanbal. Begitu juga mazhab Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Al-Barra, Anas, Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Al-Thawri, Ibnu Mubarak, ulama mazhab Hanafi, dan satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Imam Nawawi berkata, ramainya ulama yang menyokong pendapat ini adalah memperkuatkan lagi riwayat hadis tersebut sebagai kekuatan dalil. Jadi mengikut, walaupun ada sebagian ulama mengatakan, ada pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif atau sebagainya, tetapi ramai ulama yang mengatakan ini antara hadis yang terkuat di dalam masalah doa kunut pada solat witir. Di sini pada jemaah yang dirahmati Allah. Cuma dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain, ada sebagian pendapat lain pula tidak perlu membaca kunut ketika berwitir, melainkan pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud bahawasanya Umar bin Khattab mengumpulkan orang ramai untuk mengerjakan solat jemaah dengan menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam solat. Selama 20 hari, Ubay menjadi imam solat kepada mereka, namun tidak pernah berkunut melainkan ketika separuh akhir daripada bulan Ramadan. Muhammad bin Nasr meriwayatkan bahawasanya Sa'id bin Jubair pernah ditanya tentang bilakah memulakan doa kunut ketika berwitir. Beliau menjawab, pada suatu ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan tentera. Tiba-tiba mereka tersesat di suatu perjalanan, sehingga keadaan yang demikian membuat Umar berasa khawatir terhadap keselamatan mereka. Terlepas tiba pertengahan akhir dan bulan Ramadan, Umar membaca kunut supaya mereka terselamat daripada berbagai bahaya dan perkara yang tidak diingini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, mengenai kunut pada solat witir, dapat kita lihat bahawasanya ada sebagian ulama yang mengatakan kita membaca doa kunut pada solat witir pada bahagian kedua bulan Ramadan, iaitu berdasarkan apa yang dilakukan oleh apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, di mana ketika beliau mengumpulkan orang ramai, Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam pada ketika itu, membaca doa kunut hanya pada waktu-waktu sedemikian. Akan tetapi sejumlah besar ulama pula mengatakan berdasarkan hadis yang menjelaskan bahawasanya Hasan menjelaskan Nabi SAW mengajarkan kepada beliau membaca doa kunut tadi pada solat witir dan tidak menetapkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi sebagian besar juga ulama yang menjelaskan, walaupun ada berbagai pendapat,
Namun bagi mereka pendapat yang kuat adalah diperbolehkan dan disunatkan membaca doa kunut pada setiap kali kita mendirikan solat witir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita boleh melakukan perkara ingin melakukan mengikut pendapat hanya dibaca pada pertengahan bulan Ramadan, selepas pertengahan bulan Ramadan, atau ingin kita baca seterusnya, diperbolehkan. Baik, tempat berkunut. Kalau kita nak membaca doa kunut, bilakah tempatnya untuk kita membaca doa kunut tersebut? Kunut itu boleh dilakukan sebelum rukuk, selepas membaca surah, dan boleh pula dilakukan selepas bangkit daripada rukuk. Humaid meriwayatkan. Jadi kalau kita nak membaca doa kunut itu para jemaah, ada dua tempat boleh kita membaca doa kunut. Selepas kita membaca suratul Fatihah, selepas kita membaca surah, kemudian kita sambung dengan membaca doa, diperbolehkan. Atau kalau selepas kita rukuk, kemudian kita i'tidal, kita baca doa kunut di situ, diperbolehkan juga. Kunut itu kita berdiri dan kita membaca doa. Kunut itu boleh dilakukan sebelum rukuk, selepas membaca surah, dan boleh pula dilakukan selepas bangkit daripada rukuk. Humaid meriwayatkan katanya, sa'altu Anasan anil kunuti qabla ruku'i aw ba'da ruku'. Aku bertanya kepada Anas tentang kunut, adakah dibaca selepas atau sebelum rukuk? Faqala kunna naf'alu qabla wa ba'dah. Anas mengatakan kita pernah melakukan sebelum rukuk dan pernah juga melakukan selepas rukuk. Diperbolehkan. Jika seseorang membaca kunut sebelum rukuk, hendaklah dia bertakbir terlebih dahulu sambil mengangkat kedua tangannya selepas membaca surah. Kemudian hendaklah bertakbir sekali lagi selepas selesai berkunut. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh setengah sahabat. Setengah ulama berpendapat bahawasanya disunatkan mengangkat kedua tangan ketika berkunut. Dengan kita berkunut dengan kita menadahkan tangan. Tapi setengah ulama mereka, setengah daripada mereka tidak menganggapnya sebagai suatu perbuatan sunat. Adapun menyapu muka dengan kedua tangan, maka menurut keterangan Al-Baihaqi bahawasanya yang demikian itu tidak perlu dilakukan dan cukup mengikuti apa yang dikerjakan oleh kaum salaf, di mana cukup mengangkat kedua-dua tangan saja tanpa harus menyapu muka ketika mengerjakan solat, terlebih-lebih lagi ketika kunut. Jadi ketika kita membaca doa kunut, kita disunatkan mengangkat kedua tangan untuk kita membaca doanya. Tetapi kita tidak disunatkan menyapu muka kita mengikut pendapat salaf. Itu penulis mengatakan demikian. Ada beberapa perkara yang harus kita renungkan. Ada dua perkara di sini. Pertama sekali, bilakah kita berkunut? Secara umum, kalau kita ingin memiliki kebiasaan, kita sebaiknya kita kunut selepas kita rukuk dan i'tidal, maka kita kunut di situ. Seperti biasa yang kita tunaikan pada solat subuh. Selepas rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian kita baca doa, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, dan seterusnya. Itu tempat yang kita baca. Dan kita mengangkat tangan. Tetapi kita tidak menyapu muka. Di sini pada jemaah yang dirahmati Allah, penulis mengatakan mengikut salaf, kita tidak menyapu muka selepas berkunut. Persoalan, ada sebahagian jemaah bertanya, kenapa kita tak menyapu muka selepas kita berkunut? Ada sebahagian pendapat kita pernah dengar bahawasanya kita tidak menyapu muka selepas berkunut kerana kita dalam solat. Kita dalam solat demi untuk tidak banyak bergerak. Sebenarnya itu bukan jawapannya. Kerana kita tahu kalau dalam solat, kalau di sana ada maslahah, ada keperluan, kita boleh bergerak. Bahkan kalau kita sedang solat, ada maslahah, keperluan untuk kita bergerak. Sebagai contoh, di bahagian depan saf kita ada ruang kosong, kita bergerak untuk menutup, menyempurnakan, merapatkan saf, semuanya diperbolehkan. Bahkan kalau kita nak bergerak kerana di sana ada keperluan untuk menyelamatkan nyawa, diperbolehkan. Persoalannya kita tak menyapu muka tu bukan pasal kita tak bergerak. Persoalannya adalah, adakah kita disunatkan menyapu muka selepas berdoa? Ini persoalannya. Jadi bukan hanya dalam solat atau di luar solat. Bahkan di luar solat juga persoalan, adakah kita menyapu muka selepas berdoa? Itu ada perbincangan yang lain yang pernah kita kupaskan
nanti di mana pada masanya kita akan mengupaskannya semula. Jadi memandangkan itulah pendapat salaf untuk tidak menyapu muka, maka nescaya dalam solat tadi pun selepas berkunut tidak menyapu muka. Berdoa selepas solat witir. Baik, memandangkan masa para jemaah yang dirahmati Allah, kita henti di sini. Kita berhenti di sini. Kita ada perbincangan yang agak panjang. Selepas perbincangan ini, kita ada perbincangan 2 atau 3 perbincangan yang penting. Pertama sekali, perbincangan selepas kita solat witir itu ada doanya, alhamdulillah. Ada perbincangan selepas itu di muka surat 467, ada tak diperbolehkan mendirikan 2 solat witir pada satu malam. Kerana sebagian orang selepas mendirikan solat witir sebelum tidur, kemudian dia bangun malam, dia solat tahajud. Sebelum solat tahajud, boleh tak dia solat tahajud sebab dia telah witir? Ada sebagian pendapat menasihati beliau yang saya pernah diberitahu, awak dah solat witir, maka awak kena tutup awaknya witir. Kemudian solat tahajud. Lepas tu solat witir sekali lagi. Jadi dia macam selepas solat witir kemudian unwitirkan dia. Jadi genapkannya. Kemudian solat tahajud, kemudian witir semula. Ada pula mengatakan awak solat witir tadi 1 rakaat, awak sekarang buat witir tapi 2 rakaat. Dan pendapat-pendapat sedemikian. Apa sebenarnya jalan keluar yang harus kita lihat? Kita akan kupaskan perkara tersebut. Perkara kedua yang sangat penting juga, yang di mana kita akan kupaskan nanti, yakni memandangkan tadi kita katakan Hasan menjelaskan Nabi mengajarkan doa Allahumma hdini fiman hadaitu afini fiman afait, doa kunut untuk dibaca pada solat witir. Persoalannya ulama membincangkan pula, kalau doa itu dibaca pada solat witir, sebenarnya doa kunut ini dibaca pada solat witir atau pada solat subuh? Apakah jenis-jenis doa kunut yang kita disunatkan untuk membacanya dan bilakah kita membacanya? Perkara itu akan kita kupaskan nanti muka surat 469. Jadi dia semua berhubung kait dengan solat witir, doa kunut, dan ianya akan kita kupaskan nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Memandangkan masa untuk hari ini kita tak sempat untuk menyambung dan menyempurnakan perbincangan ini. Kita akan sambung perbincangannya nanti mengenai adakah di sana 2 solat witir pada satu malam, dan juga perbincangan tentang doa kunut pada solat subuh dan doa-doa kunut yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa, sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah, kalau sesiapa di antara kita mempunyai persoalan yang ingin kita kupaskan bersama, silakan. Saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan, bolehlah kita menulis soalan tersebut di dalam ruangan komen. Seperti mana saya katakan, saya hanya dapat melihat kalau sekiranya kita menulis komen tersebut di dalam grup rasmi, ya, maksudnya di dalam grup kuliah Ustaz Azmi Abdul Samad yang telah dibuat ini. Kalau selain daripada itu, mungkin kalau kita tulis komen di luar daripada grup ini, kalau ianya adalah satu shared video, saya tidak dapat membacanya. Ataupun kalau kita menonton video ini di waktu malam, kemudian kita tulis komen, saya tak akan dapat lihat. Baik para jemaah, saya beri peluang kalau di antara kita ada persoalan atau perkara ingin kita bincangkan. Silakan para jemaah. Saya lihat dulu soalan-soalan yang ada kalau ada. Assalamualaikum. Boleh tak saya melaksanakan solat rawatib antara maghrib dan isyak jika melakukan jamak maghrib dan isyak? Soalannya, ini soalan pertama daripada Puan Nurkia. Beliau bertanya, kalau beliau itu melaksanakan solat jamak, katakan beliau bermusafir atau sebagainya, maghrib dan isyak. Jadi beliau bertanya, boleh tak beliau melakukan solat rawatib? Kalau seseorang itu bermusafir dan beliau itu menjamakkan solatnya, secara umum beliau dah tak disunatkan mendirikan solat rawatib. Kerana apa? Solat rawatib itu solat ba'diyah maghrib dan ba'diyah isyak, ba'diyah zuhur, qabla zuhur. Jadi solat zuhur yang wajib, yang 4 rakaat, kita dah buat 2 rakaat kalau kita kasarkannya.
Jadi ianya itu adalah satu keringanan. Jadi yang wajib tu telah kita beri keringanan untuk kita memindikkan 4 rakaat kita jadikan 2 rakaat, 2 waktu kita satukan di satu waktu, semua berikan keringanan. Maka kita dah tak perlu kita mendirikan solat sunat rawatib. Kalau kita nak mendirikan solat sunat rawatib, ni sunat. Yang wajib kita telah diberi keringanan. Maka yang sunat lagi-lagi untuk diberi keringanan untuk kita tidak mengerjakannya. Jadi ketika kita bermusafir atau sebagainya, dua jenis solat sunat yang kita tetap boleh melaksanakan dan beristiqamah dengannya, yakni pertama solat sunat qabliyah fajar, solat sunat sebelum subuh, dan juga solat witir. Ini dua solat sunat yang tetap kita boleh melakukan. Tetapi solat sunat rawatib, solat sunat selepas maghrib, selepas isyak tak perlu kita laksanakan. Namun kalau kita nak tunaikan solat sunat, katakan kita boleh tunaikan solat sunat yang umum. Katakan kita nak solat sunat 2 rakaat, setakat solat sunat mutlak atau solat sunat taubat, solat sunat bukan rawatib, solat sunat biasa, solat sunat 2 rakaat. Maka kita tetap boleh melakukannya, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya lihat ada soalan yang lain. Hanya dengan ilmu sikap berburuk sangka asbab berlainan pendapat dapat memberi kesatuan ummah, insya-Allah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya kita kalau rapat dapatlah menyatukan di antara masyarakat kita supaya kita tidak berpecah. Kalau kita dapat laksanakan ibadah, pendapat-pendapat ataupun perbezaan pendapat yang furuk, perbezaan pendapat yang kecil-kecil, kita letak tepi, insya-Allah. Bukan kata solat kita tidak sah, semua solat kita sah. Bahkan telah kita sebutkan tadi bahawasanya ada pendapat mendirikan solat witir juga kita boleh laksanakan dengan 1 salam, atau 3 rakaat 2 salam, atau 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 5 rakaat 2 salam, atau 3 salam, semua diperbolehkan, insya-Allah. Maka sebaiknya kita dapat berlapang dada dalam perkara-perkara sedemikian. Boleh tak Ustaz beri contoh doa kunut selain dari Allahumma hdini fi man hadait? Jadi apabila kita nak doa kunut pada jemaah, okey, soalan ini kita nantikan pada minggu hadapan. Kerana pada minggu hadapan kita akan membaca doa kunut secara umum. Ada 3 jenis doa kunut. Nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Doa kunut 3, apakah dia? Pertama, doa kunut pada solat witir. Kedua, doa kunut pada solat subuh. Ketiga, doa kunut disebutkan sebagai kunut nazilah. Ada perbincangan. Jadi doa kunut sebenarnya ni disunatkan pada solat witir sahaja atau juga disunatkan pada solat subuh juga. Dan disunatkan pada solat subuh pada setiap kali solat subuh, atau disunatkan pada solat subuh dan juga solat-solat fardu yang lain ketika berlaku bencana yang disebutkan sebagai kunut nazilah. Sebab saya katakan ada 3 jenis kunut: kunut solat witir, kunut solat subuh dan kunut nazilah. Dan seperti yang saya tekankan tadi, seperti mana kita tidak mau berpecah dalam masalah soal mendirikan solat witir tadi, dalam membaca doa kunut juga kita tidak boleh berpecah. Maksudnya janganlah kerana perbezaan pendapat di mana kita nak baca doa kunut, dia tak nak baca, atau dia nak baca, kita tak nak baca, menyebabkan perpecahan. Jangan sampai berlaku perkara sedemikian. Berada kita di mana saja, kita lihat pada imam. Imam mendirikan solat, imam baca doa kunut, kita baca doa kunut. Imam tak baca doa kunut, kita tak perlu membaca doa kunut. Kita ikut imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Sekiranya imam takbir, hendaklah kamu takbir. Wa idza raka'a farka'u. Imam rukuk, hendaklah kamu rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Imam sujud, hendaklah kamu sujud. Kita jangan mukhalafah daripada imam. Kita akan bincangkan nanti pada pertemuan akan datang dalam membincangkan tentang doa kunut itu nanti, insya-Allah. Baik, ada soalan yang lain? Boleh tambah doa-doa yang lain, doa kunut yang fix itu masa baca doa kunut. Diperbolehkan untuk kita, tak semestinya, ni Abang Yazid kita, tak semestinya untuk kita membaca doa kunut Allahumma hdina fiman hadait. Nanti pada minggu hadapan kita boleh membaca doa-doa yang lain. Di mana kalau kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga pernah membaca doa-doa kunut yang lain. Dan bahkan kita boleh tambah juga doa-doa kunut yang lain di mana kita boleh membantu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
untuk membantu umat Islam. Dan apabila kita membaca doa kunut, kita boleh sambung lagi dengan doa-doa yang umum, di mana contoh kita mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan ibu bapa kita, dan juga beri pertolongan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Ini semua contoh-contoh para jemaah yang boleh kita membaca doa kunut selain, tak semestinya daripada apa yang dibacakan yang umum yang tadi yang saya sebutkan. Kita boleh sambung dengan doa-doa yang umum berdasarkan berkonteks dan keadaan yang kita memerlukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Silakan. Masa Ramadan selalu Imam Masjidil Haram membaca doa kunut yang panjang yang bercampur pelbagai macam doa lagi. Di mana boleh kita dapatkannya? Sebaiknya kita nak juga lakukan dan menghafalnya. Kalau mungkin Ustaz boleh tolong tuliskan teks doanya dalam bahasa Arab dan maknanya dalam bahasa Melayu. Seperti mana saya katakan para jemaah yang dirahmati Allah, doa kunut itu ketika kita berkunut, begitu juga yang doa kunut yang dibacakan oleh para imam di Masjidil Haram, mereka melihat kepada keadaan dan konteks. Kalau kita memerlukan satu perkara, doa yang untuk membantu, sebagai contoh pada ketika itu berlaku penganiayaan di Palestin, berdoa untuk mereka. Pada zaman sekarang ini kita ada masalah penyakit wabak tertentu, jadi kita boleh berdoa. Ini semua contoh-contoh. Jadi ada doa-doa yang umum, kita boleh kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta pertolongan Allah. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma ansur ikhwanana al mustata'fina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Ini contoh doa-doa yang boleh kita baca ketika doa kunut, diperbolehkan. Jadi secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, sebab tu di Masjidil Haram, apabila mereka berada pada ketika untuk doa kunut itulah masa untuk memandangkan di situ ada jutaan jemaah semua cuba mengaminkan. Cuma satu perkara yang penting, terutama sekali bagi para imam. Apabila yang kita lakukan, kita cuba sedaya upaya untuk mengikhlaskan doa. Berdoa ketika doa kunut atau apa jua sekalipun, kita doa yang ikhlas, doa yang kita tidak lalai, kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas, moga-moga diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu pelihara, kerana pada ketika itu syaitan akan mengganggu. Jangan pula kita rasa ketika kita berdoa tu, wah doa aku best lah, aku berdoa orang sampai menangis lah. Ini semua telah menjejas ikhlas kita. Kerana kita tak nak berdoa semata-mata untuk mempamerkan kepandaian kita, untuk menunjukkan kehebatan kita. Ini contoh para jemaah. Jadi ini boleh menjejas kekhusyukan kita, boleh menjejas bagaimana nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sebutkan. Memang ada, kalau saya nak tulis agak sukar, tetapi mereka-mereka yang ketika membaca doa tu seringkali mereka membaca impromptu. Maksudnya macam mana kita katakan kita solat sendirian, kita berada di rumah, katakan di waktu malam, kemudian kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Contoh kita bersolat kita sendiri, atau kita baca doa, ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah. Kami sedang berada dalam keadaan wabak yang sangat berbahaya. Lindungilah kami daripada segala bahaya, malapetaka dan bencana yang zahir maupun yang batin. Jadi maksudnya kita berdoa mengikut apa yang kita inginkan. Ini saya sebutkan bukan pada solat witir, bukan ketika doa kunut lah. Ini kita kalau kita solat sendirian dan sebagainya. Jadi kadang-kadang imam-imam tu mereka tidak tak tulis lebih awal. Mereka lihat apa yang mereka teringat dan apa mereka hajatkan, mereka berdoa. Cuma berbezanya mereka dengan kita adalah kefasihan mereka dalam membaca bahasa Arab. Itu perbezaannya, jadi mudah untuk mereka berdoa. Jadi kalau kita nak, kita boleh menulis lebih awal untuk kita membaca doa-doa tertentu. Soalan berikutnya, bermakna doa-doa dalam bahasa Arab yang bukan dari Al-Quran dan hadis pun boleh dibaca dalam doa kunut dan juga semasa dalam sujud ketika kita sebelum beri salam. Perkara ini telah kita pernah sebutkan. Yakni apabila pertama sekali kita kena bezakan antara doa yang kita lafazkan ketika baca doa kunut. Kita tak bolehlah baca doa kunut dalam bahasa Melayu, dan kita tak boleh membaca doa selain daripada bahasa Arab.
Tak semestinya daripada Al-Quran, tak semestinya daripada hadis. Kerana kita berdoa. Kita diperbolehkan berdoa secara umum. Tak semestinya doa itu mesti daripada hadis atau daripada Al-Quran. Kalau doa itu daripada hadis dan Al-Quran adalah baik, tetapi kadang-kadang dalam hadis tidak ada satu perkara yang kita sedang hadapi. Allahumma inna nas'aluka antusa'idani. Ya Allah, bantulah aku mohon kepadamu untuk membantuku fi amali wa fi, contoh kita fi mas'alati, bantulah aku dalam pekerjaanku, dalam masalah yang sedang aku hadapi. Allahumma barik li fi usrati. Ya Allah, berkahilah untukku akan keluargaku. Ataupun kita berdoa, Allahumma alif baina qulubi auladi. Ya Allah, engkau satukanlah hati-hati antara hati-hati anak-anakku. Ini contoh, tak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi kita mempunyai hajat tersebut. Ini maksudnya, kita boleh baca doa-doa sedemikian. Kalau sekiranya ketika sujud, perkara ini telah kita kupaskan. Ketika sujud, kita boleh membaca doa dalam apa juga bahasa. Jadi ketika kita sujud, katakan kita solat tahajud, kita sedang sujud, kita ingin sesuatu, itulah masanya kita perbanyakkan doa dan kita boleh doa dalam bahasa Melayu. Perkara ini telah kita kupaskan ketika kita bincangkan ketika bab sujud dahulu. Tapi jangan kita baca doa dalam bahasa Melayu atau Inggeris ketika doa kunut. Jangan. Jadi kita nak doa selain daripada bahasa Arab tu ketika sujud dan sebagainya, boleh kita baca dia. Wallahu a'lam bishawab. Solat witir berjemaah dengan isteri lebih afdal atau sendiri lebih baik? Secara umum, solat witir adalah jenis-jenis solat sunat, afdalnya di rumah kalau dibandingkan dengan di masjid. Kalau sekiranya di rumah, kalau solat fardu, afdalnya kita solat berjemaah. Tetapi kalau solat sunat, afdalnya kita solat sendiri. Kecuali kalau sekiranya kita nak biasakan ataupun isteri ingin ajak teman, diperbolehkan. Tetapi kalau kita solat sendiri, kalau solat witir begini, kita solat sendiri adalah lebih baik, di mana kita dapat memanjangkan solat kita, melamakan sujud dan rukuk. Tetapi kalau kita solat sunat, kita solat berjemaah, ada di antara isteri kita, teman kita yang mungkin nak cepat, ada yang nak lambat, jadi kita terpaksa meraihkan. Berbeza kalau kita lakukan di masjid. Tapi kalau kita di rumah, apa yang kita boleh buat selepas solat fardu, kita solat ba'diyah, lepas solat fardu kita dah solat sunat sendiri. Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau solat jemaah diperbolehkan ke tidak, solat witir boleh solat berjemaah. Baca doa kunut yang ringkas, sampai mana boleh henti dan sujud? Kita boleh baca doa kunut secara umum seperti yang saya katakan, doa kunut itu juga bukan wajib, maka tak semestinya kita nak baca doa kunut. Barang siapa tak baca doa kunut, solatnya tetap sah, apatah lagi solat witirnya pun tetap sah. Bahkan pada jemaah seperti yang saya katakan, tak ada ulama yang mengatakan solat subuh wajib baca doa kunut. Katakan seseorang itu tak hafal doa kunut. Ada orang katakan, Ustaz, saya tak solat subuh, pasal apa? Saya tak hafal doa kunut. Tak ada ulama yang mengatakan barang siapa tak hafal doa kunut, barang siapa tak baca doa kunut tak sah. Tak ada. Maka kalau kita tak hafal doa kunut, solat subuh, alhamdulillah. Bahkan doa kunut dalam solat subuh juga ada pertikaian, akan kita kupaskan minggu hadapan insya-Allah. Jadi kalau kita nak ringkas, kita baca contoh, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sah setengah. Bahkan kalau kita, macam saya katakanlah, kalau kita dapat ikut, kalau doa kunut tu, apa yang Hasan menjelaskan, Nabi SAW telah mengajarkan kalimat-kalimat doa-doa tertentu untuk dibaca pada solat witir. Itu boleh dibaca insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, saya rasa tak ada soalan yang lain. Memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Saya lihat macam tak ada soalan yang lain insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.